Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latina Zuraini binti Sa'ari daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson akan membentangkan tajuk kajian iaitu tahap pemahaman penjajaran profil pengetahuan DK ETAC dalam kurikulum Jun 2019 di kalangan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson. Saya mulakan pembentangan saya kepada pengenalan apa itu profil pengetahuan atau knowledge profile di KETAC. Pengiktirafan Dublin Accord DA adalah satu pengiktirafan yang diberikan kepada program diploma kejuruteraan di Malaysia. Pengiktirafan ini akan diakreditasi oleh Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan ETAC. Yang mana pelaksanaan kurikulum program diploma kejuruteraan perlu mencakupi 3 graduate attributes iaitu knowledge profile DK, well-defined engineering problem DP dan well-defined engineering activities NA. Yang mana ketiga-tiga graduate attribute ini adalah merujuk kepada Engineering Technician Education Program Accreditation Standard 2020. Pemahaman pensyarah terhadap ketiga-tiga graduate attribute dalam pelaksanaan kurikulum program akan dinilai dalam sesi audit akreditasi ETAC, iaitu salah satu sesi audit akreditasi ETAC. Terdapat dua penyataan masalah untuk kajian ini. Yang pertama ialah tiada keselarasan pemahaman pensyarah terhadap graduate attribute profil pengetahuan knowledge profile kepada kandungan kurikulum. Yang kedua adalah untuk meninjau kesediaan pensyarah untuk menerangkan penjajaran DK terhadap kandungan kurikulum sebagai persediaan menghadapi audit ETAC. Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau tahap pemahaman pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson terhadap penjajaran graduate attributes profil pengetahuan ataupun knowledge profile DK dengan kandungan kurikulum Jun 2019 setelah sesi pembekalan penjajaran graduate attributes diberikan kepada pensyarah. Pensyarah telah diberikan pendedahan bagaimana untuk membuat penjajaran DK terhadap kandungan kurikulum, kandungan kurikulum khusus. Yang pertama, pensyarah perlu tahu penjajaran di antara PLO program dan profil pengetahuan DK dan perlu tahu untuk membuat penjajaran di antara CLO khusus dengan PLO khusus. Step yang kedua ialah pensyarah perlu membuat penjajaran di antara CLO dengan kandungan topik. Dan step yang ketiga, setelah pensyarah telah membuat penjajaran di antara CLO topik, secara automatisnya pensyarah boleh mengetahui PLO dan juga profil pengetahuan DK yang sejajar lah, yang sejajar dengan topik tersebut. Berikut adalah format, format yang dihasilkan oleh penulis, yang akan diberikan kepada pensyarah untuk membuat penjajaran DK profil pengetahuan dengan kandungan topik. Ini adalah format yang telah diselaraskan agar semua pensyarah mendapat satu maklumat yang khusus bagaimana penjajaran profil pengetahuan DK ini dibuat terhadap kandungan topik, topik bagi khusus-khusus.
pensyarah itu sendiri. Setelah pendedahan format keselarasan tadi diberikan kepada pensyarah, okey, penulis membuat kajian lah, okey, untuk meninjau, okey, tahap pemahaman pensyarah, okey, setelah pendedahan tersebut diberikan. Alright. Untuk metodologi kajian ini terbagi kepada 3, iaitu reka bentuk kajian yang menggunakan soal sidik, menggunakan skala Likert 5 mata. Okay, yang mana soal sidik ini terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian A adalah latar belakang responden. Okay, manakala bahagian B adalah pengetahuan pensyarah dalam penjajaran PLO, CLO, DK dan kandungan topik khusus. Manakala bahagian yang ketiga adalah kemahiran pensyarah dalam menerangkan interpretasi penjajaran PLO, CLO, DK dan kandungan topik khusus. Okay, sampel soal sidik ini adalah terdiri daripada 42 daripada 75 pensyarah di JKE Politeknik Port Dickson. Manakala analisa data adalah analisa skor min, yang mana julat skor min di antara 1 hingga 2.33 adalah tahap lemah, 2.34 hingga 3.67 adalah pada tahap sederhana, 3.68 hingga 5 adalah berada pada tahap tinggi. Berikut adalah dapatan data, okay, yang menggunakan analisa skor min. Pada jadual 1.1, okay, menunjukkan tahap pengetahuan pensyarah terhadap penjajaran profil pengetahuan DK dengan kandungan kurikulum 2019. Okay, hasil soal sidik didapati purata ataupun min keseluruhan bagi jadual 1.1 adalah berada pada 4.01, iaitu pada tahap tinggi. Okay, manakala jadual 1.2 adalah berkenaan dengan tahap kemahiran pensyarah untuk menerangkan penjajaran profil pengetahuan DK dengan kandungan kurikulum 2019 menunjukkan purata ataupun min keseluruhan berada pada 3.49, iaitu pada tahap sederhana. Perbincangan, okay, merujuk pada jadual 1.1, hasil data didapati tahap pemahaman pensyarah terhadap penjajaran DK kurikulum Jun 2019 adalah tinggi. Setelah menggunakan format yang disediakan, ia sangat membantu tahap pemahaman pensyarah JKE setelah melalui beberapa siri pembekalan. Okay, jadual 1.2, okay, walaupun selepas beberapa siri pembekalan penjajaran DK ini diadakan, didapati tahap kemahiran pensyarah untuk menerangkan penjajaran ini adalah di tahap sederhana. Dari segi aspek kesediaan, kemahiran pensyarah memberikan penerangan ini perlu diberi pendedahan secara menyeluruh agar pensyarah dalam keadaan bersedia sekiranya diperlukan untuk memberi penerangan semasa sesi audit ETSC akan datang. Okay, yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini boleh saya rumuskan bahawa penggunaan template penjajaran graduate attribute, iaitu penggunaan profil, knowledge profile DK, adalah merupakan salah satu usaha penulis untuk membantu pensyarah memahami dengan jelas berkenaan dengan penjajaran DK tersebut. Daripada data menunjukkan pensyarah faham perkaitan di antara PLO, CLO dengan DK. Manakala dari sudut kesediaan, okay, memberi penerangan interpretasi penjajaran DK ini berada pada tahap sederhana. Oleh itu, penambahbaikan, okay, antara cadangan penambahbaikan adalah mengadakan sesi perkongsian pengetahuan di kalangan rakan sekerja untuk meningkatkan keyakinan pensyarah. Diharapkan usaha ini dapat membantu pihak JKE untuk menghadapi audit ETSC akan datang. Sekian, terima kasih.